Terpujilah Tuhan. Haleluya. Selamat datang ke channel kami iaitu TNI Asia 4 untuk mendengar firman Tuhan setiap hari. Pada hari ini 27 Mac, marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditulis oleh Pastor Chris Oyakilome, iaitu yang bertajuk Para Pembawa Kerajaan dan Kemuliaan. Haleluya. Mari kita melihat ayat pembukaan kita di 1 Tesalonika 2 ayat 12 yang berkata, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Haleluya. Saudara dan saudari sekalian, dari ajaran Yesus, kerajaan Allah sudah pun datang. Amen. Pada hakikatnya Alkitab mengatakan bahawa kerajaan itu ada di dalam hati kita, yang membuat kita tahu bahawa ia adalah sebuah kerajaan rohani. Amen. Dalam Lukas 17 ayat 20 hingga 21 berkata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam kamu. Amen. Jadi, kita bukan sedang dalam perjalanan ke kerajaan itu. Tidak. Saudara-saudari semua, kita membawa kerajaan itu dalam diri kita. Amen. Bukan sahaja kita berada di dalam kerajaan, tetapi kita juga adalah pembawa kerajaan itu. Haleluya. Dalam kerajaan itu ada kemuliaan. Kedua-duanya tidak terpisah. Alkitab ada berbicara tentang kemuliaan kerajaan itu. Kita menjawab panggilan untuk kerajaan dan kita juga menjawab panggilan untuk kemuliaan. Amen. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 14 berkata, untuk itulah Dia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, yaitu Tuhan kita. Haleluya. Kita telah memperoleh kemuliaan. Haleluya. Sebab itulah dalam Yohanes 17 ayat 22, Yesus berkata dalam doanya kepada Bapa, dan kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amen. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 30 bahawa kita telah dimuliakan. Kemuliaan ini adalah kemuliaan yang kekal dan ianya wujud di dalam roh kita. Amen. Dalam 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan. Amen. Alkitab menggambarkan kemuliaan ini sebagai kemuliaan yang dahsyat. Anda boleh baca dalam 2 Petrus 1 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 10 memanggilnya sebagai kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Amen. Inilah kemuliaan kerajaan, iaitu tempat kita berada dan yang kita bawa dalam diri kita. Amen. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakan bahawa kita telah dipanggil untuk menikmati kemuliaan dan kebaikan-Nya. Puji Tuhan. Amen. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kitab terjemahan Amplified Classic menjelaskannya dengan lebih lanjut dan mengatakan bahawa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa
dan memperlihatkan kebaikan dan kesempurnaannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Amen. Sebab mengapa kita boleh menunjukkan kemuliaannya, mempamerkan kebaikan dan kesempurnaannya, adalah kerana kita adalah pembawa perkara-perkara yang sama. Haleluya. Jadi, nyatakanlah kemuliaannya di duniamu dan pengaruhilah orang lain dengan kehidupan kerajaan. Amen. Saudara-saudari semua, mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku adalah seorang pembawa kuasa, kemuliaan dan pemerintahan kerajaan Tuhan. Amen. Kerajaan itu berkembang di dalam diriku dan melalui aku. Dunia dan persekitaranku dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Aku berjalan dalam kesedaran dan hakikat tentang tempatku berada sekarang adalah di dalam Kristus, dan aku menyatakan kebenarannya bagi kemuliaan namanya. Amen. Sebagai renungan tambahan, kalian boleh merujuk dari Alkitab Roma 8 ayat 30 dan Ibrani 2 ayat 10. Amen. Haleluya. Ingat ya saudara-saudari semua, Anda adalah para pembawa kerajaan dan kemuliaan. Amen. Jangan lupa beritakan Injil firman Tuhan ini kepada semua dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube kami TNI Asia 4 Rhapsody Reality. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.